Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah giliran saya untuk meneruskan rakaman video kali ini, Cendekia Bahasa Melayu Kertas 2, khususnya untuk bahagian pemahaman. Ya. Saya Cikgu Siti Fatimah binti Hamad dari SMK Pedu. Okay, baik, saya akan meneruskan dengan Bahasa Melayu Kertas 2 untuk SPM, iaitu khususnya bahagian B. Jadi saya harapkan pada akhir PDP nanti, pada akhir video nanti, murid dapat mengetahui cara menjawab soalan-soalan pemahaman dengan betul, menggunakan ayat-ayat gramatis dalam jawapan pemahaman dan mengaplikasikan cara menjawab soalan pemahaman kebat dengan betul. Okey, kita teruskan. Baik, fokus perbincangan kita pada hari ini ialah bahagian B, iaitu bahagian yang menguji kemahiran membaca. Jadi selain kemahiran menulis, kita juga perlu menguji kemahiran membaca murid-murid, khususnya calon-calon SPM. Fokus perbincangan kita pada hari ini ialah untuk petikan umum, petikan sastra dan pemahaman novel. Semuanya memerlukan murid membaca. Baiklah, ini ada beberapa tips untuk menjawab soalan pemahaman. Okey, yang pertama, baca arahan dan semua soalan. Maksudnya baca arahan soalan dan semua soalan untuk mengetahui tugasan yang perlu dibuat. Kemudian, baca dan teliti semua bahan. Itu untuk tahu fokus, tema, bahan bacaan kita akan lebih berfokus. Ya. Kalau kita baca arahan, baca soalan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tulis jawapan, iaitu menjawab soalan, iaitu jawapan mestilah menggunakan ayat anda sendiri, ayat gramatis dan isi mesti cukup mengikut kehendak soalan. Akhir sekali, semak jawapan, iaitu pastikan isi cukup, tiada kesalahan bahasa supaya calon-calon tidak kehilangan markah. Sebabnya ialah setiap kesalahan bahasa akan ditolak daripada setiap soalan pemahaman yang diuji. Ya. Okey, ini adalah bentuk soalan pemahaman, petikan sastra dan juga petikan umum, iaitu soalan 6 dan soalan 7. Yang pertama, calon akan diuji dengan soalan maksud rangkai kata ataupun isi bahan, iaitu soalan-soalan yang ringkas tetapi markahnya 2 markah. Ya. Okey, soalan kedua ialah bentuk soalan pemindahan maklumat. Okey, memindahkan maklumat daripada bahan yang diberikan dalam soalan. Bahan-bahan dalam soalan pemahaman ini pelbagai. Mungkin ada petikan, ada jadual, gambar, puisi dan sebagainya. Ya. Prosa dan puisi, gambar pun boleh. Ya. Untuk soalan 6 khususnya. Dan markah pemindahan maklumat sama ada 3 atau 4 markah. Okay, seterusnya ialah soalan kebat pemikiran kritis. Soalan ketiga juga membawa 3 atau 4 markah. Dan soalan kebat penyelesaian masalah 4 markah biasanya. Jadi sebenarnya markah-markah ini tidak tetap, ya, khususnya untuk soalan 2, 3 dan 4. Markahnya tidak tetap. Mungkin 3, mungkin 4, bergantung kepada soalan itu sendiri. Okey, kita teruskan. Okey, mengapa anda mesti menjawab semua soalan bahagian B? Okey, jadi saya agihkan kepada 2 bahagian, iaitu soalan pemahaman ini ada 2 bahagian. Yang pertama ialah bahagian berdasarkan isi teks ataupun pemahaman teks ataupun maksud literal. Khususnya untuk soalan 6 dan soalan 7, 1 yang membawa markah 4 markah. Okey, kemudian soalan pemindahan maklumat ada dalam soalan 6, 7 dan 8. Ya. Soalan 6, 7, soalan 2 dan soalan 8, soalan 1. Dan markah yang diperuntukkan ialah 7 hingga 11 markah. Okey, banyak tu, ya. Okey, jadi keseluruhannya soalan 1 dan 2 pemahaman teks, maksud literal dan juga pemindahan maklumat lebih kurang 15 markah. Semuanya ada dalam bahan yang diuji. Ya. Okey, seterusnya bahagian kedua ialah soalan kebat. Okey, soalan kebat, soalan 6, 7, soalan 3 dan soalan 6, 7, 4 juga soalan 8, 2. Ya, kebat untuk kebat novel. Jadi anggaran markah keseluruhan antara 18 hingga 20. Ya.
20 markah, itu soalan kebat. Jadi kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi, maknanya calon mesti memberikan idea sendiri untuk menjawab soalan tersebut. Tetapi mesti berkait dengan bahan bacaan. Apapun untuk soalan pemahaman, calon-calon mesti rajin membaca. Baca bahan 1, bahan 2, bahan 3, teliti semua bahan untuk mendapatkan jawapan bagi soalan 1, 2, 3 dan 4. Walaupun soalan kebat masih berkait dengan bahan yang dikemukakan, ya. Okey, bagaimana pemarkahan bagi jawapan anda, ya? Tadi cikgu telah sebutkan markahnya 2, 3 atau 4, ya. Okey, bagi 2 markah maksudnya anda perlu menyatakan isi cukup, iaitu 2 isi dan ditulis dalam bentuk ayat gramatis. Jadi ini khususnya untuk soalan maksud rangkai kata ataupun maklumat daripada bahan yang diuji, ya. Okey, seterusnya bagi jawapan 3 markah, iaitu soalan pemindahan maklumat ataupun soalan kebat, okey, mesti jawapan yang mesti ditulis ialah ada 2 isi, wajib ada 2 isi, ayat gramatis, menyentuh semua bahan, ya. Itu kalau pemindahan maklumat, ya, mesti menyentuh semua bahan. Okey, kalau 2 bahan, maknanya kena ambil daripada bahan 1 dan bahan 2. Okey, seterusnya 4 markah. 4 markah juga untuk soalan pemindahan maklumat ataupun soalan kebat pun boleh, ya, 4 markah. Dan bilangan isi yang mesti ada ialah 3 isi dengan ditulis dengan ayat gramatis, dan kalau soalan pemindahan maklumat mestilah menyentuh semua bahan. Okey, kalau 4 markah sekiranya ada 3 bahan yang diuji, 3 bahan, jadi calon mesti mengambil sekurang-kurangnya 1 isi daripada setiap bahan yang diuji itu. Okey, boleh, ya? Kita teruskan. Ini adalah contoh soalan, ya. Contoh soalan bagi soalan 7, bahan puisi. Okey, bahan puisi yang dikemukakan ialah pantun, ya. Okey, ini contoh salah satu bahan lah, salah satu contoh iaitu pantun ilmu. Jadi apabila kita dapat bahan seperti mana yang cikgu sebutkan awal tadi, kita baca soalan terlebih dahulu sebelum baca isi bahan yang diberikan. Jadi soalannya ialah nyatakan kepentingan orang berilmu. Ini untuk contoh pemindahan maklumat. Jadi kita bacalah, kita cari berdasarkan soalan itu. Kita cari jawapan berdasarkan soalan yang telah kita baca. Jadi antara bila kita baca semula, jadi antara kepentingan orang berilmu di sini, orang maju kita merana, tiada ilmu dihamba orang. Orang berilmu sangatlah mulia, dikasihi orang setiap masa. Ataupun ilmu itu penerang dunia akhirat, dan berilmu disanjung, ya, bodoh dihina. Jadi daripada bahan yang kita dapat tadi, kita nak memindahkan dalam bentuk jawapan, kita kena ubah sedikit ataupun berikan ayat yang gramatis. Maksudnya kita tak boleh ambil secara langsung dan masukkan dalam jawapan. Contohnya, katalah orang maju kita merana. Jadi kita tukarkan jadi ayatnya, kepentingan atau kelebihan orang berilmu ialah kita akan maju, ya. Okey. Jika tiada ilmu kita akan menjadi hamba orang. Okey, itu contoh ayat. Maksudnya kita tulis mula dalam bentuk ayat yang gramatis, ayat biasa yang boleh digunakan sebagai ayat, bukan ayat puisi, ya. Okey, itu contohlah, ya. Okey. Ini adalah soalan. Jadi kalau ikut tips yang saya kemukakan pada awal tadi, kita baca soalan terlebih dahulu. Kalau kita dapat soalan lah, ya, kita baca soalan terlebih dahulu sebelum kita lihat bahan yang ada yang diuji, ya. Contoh ini, contoh yang cikgu kemukakan ialah soalan pemahaman soalan 7, petikan sastra. Okey, contohnya soalan sini berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata, bertambah pesat, 2 markah. Soalan 2, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sesebuah negara, 4 markah pemindahan maklumat. Soalan 3, setiap negara pasti berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan. Jadi pada pendapat anda, apakah
faedah-faedah kemajuan sesebuah negara. 3 markah. Ini soalan kebat pemikiran kritis. Okey, soalan keempat. Kawasan tempat tinggal anda masih ketinggalan dalam pelbagai aspek pembangunan. Masih banyak kemudahan asas seperti dewan seberguna, jalan berturap dan taman permainan masih belum disediakan dengan lengkap. Okey, soalannya, sebagai pemimpin masyarakat, apakah usaha-usaha yang akan anda ambil bagi mengatasi masalah tersebut? Ini adalah soalan kebat penyelesaian masalah. Jadi jika anda dapat soalan, jadi bacalah soalan tu terlebih dahulu sebelum kita teliti bahan yang dikemukakan, ya. Okey, ini adalah bahan yang dikemukakan, iaitu yang pertama ialah bahan 1 ialah bahan petikan cerpen, manakala bahan 2 ialah sajak, ya. Okey, jadi kita baca sama-sama. Bahan 1, ya. Kagumnya saya mengenangkan hebatnya bangsa saya membina sebuah empayar besar yang dikagumi dunia. Hebatnya anak-anak bangsa dengan semangat cekal dan berani menukarkan tanah negeri yang dipenuhi hutan dan belantara menjadi pelabuhan dagang terhebat dan termasyhur yang dikunjungi ribuan kapal asing untuk berniaga. Jadi dalam perenggan 1 kita dah jumpa dah perkataan hebat. Jadi kita tanda dah. Sebab itu ada kaitan dengan soalan apa? Soalan kedua, iaitu nyatakan kehebatan, ya. Jadi kita dah nampak perkataan itu tanda hebat, ya. Okey, seterusnya perenggan kedua, di situlah lahirnya pejuang-pejuang yang mulus, pahlawan-pahlawan yang sangat berani dan perkasa, serta pedagang-pedagang yang amanah dan bijaksana. Kesemua mereka ini gigih menempuh gelora lautan menakluki saujana dunia luar timur ke barat, ya. Dari timur ke barat. Namun kerana hasad dengki, khianat, kronisme serta yang tidak kegemilangan yang dibina musnah sekelip mata. Okey, itu dipetik daripada cerpen Munshi, antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, ya. Okey, seterusnya bahan kedua ialah puisi. Okey, kita baca lagi bahan kedua. Okey, Malaysia tanah airku. Okey, negara sekejap, ya. Okey, negara merdeka lagi berdaulat, aman makmur lagi sentosa, rakyat berbilang kaum bukan alasan, satu Malaysia senada sekata. Pembangunan bertambah pesat, bangunan tinggi mencakar langit, lebuh raya berlingkar melintasi bukit, hasil bumi bertimbun-timbun, tapi sayang pemimpin dipimpin, kerakusan ketamakan jadi santapan. Selamatkan Malaysia, sejahterakan Malaysia, oh Malaysiaku tanah airku, tempat tumpahnya darahku. Okey. Itu adalah dua bahan yang diuji. Jadi dalam soalan kembali pada soalan. Okey, soalan pertama tadi, berikan maksud rangkai kata bertambah pesat dalam bahan 2. Dan soalan 2 nyatakan bukti kehebatan. Jadi kita dah dapat dah maklumat tu dalam kedua-dua bahan, ya. Kita teruskan macam mana kita nak menjawab soalan-soalan tadi, ya. Okey, soalan 1 iaitu maksud rangkai kata atau isi bahan. Berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata bertambah pesat. Okey, jadi jawapan cadangan jawapan ialah maksud rangkai kata bertambah pesat ialah semakin maju, ya, semakin maju. Okey, jadi kalau itu soalan maksud rangkai kata. Okey, cuba tengok soalan yang kedua. Berdasarkan bahan 1. Ini soalan berdasarkan isi bahan, ya. Berdasarkan bahan 1, mengapakah kegemilangan yang dibina musnah sekelip mata? Okey, ini berdasarkan bahan 1. Ini contoh soalan, ya. Okey, jadi jawapan yang dicadangkan ialah kegemilangan yang dibina musnah sekelip mata kerana hasad dengki, khianat, kronisme serta rasuah yang bermaharajalela. Okey, di mana kita ambil jawapan itu untuk soalan mengapa tu, ya. Kalau kita lihat semula ada dalam petikan bahan 1 iaitu di bawah sekali tu. Namun tu kerana hasad dengki, khianat, kronisme serta rasuah yang bermaharajalela, kegemilangan yang dibina musnah sekelip mata, ya. Jadi itulah jawapan. Jadi maksudnya kita soalan 1 dan 2 mesti baca bahan yang diberi dengan teliti. Ya, baca baris demi baris. Sebab ini menguji
kemahiran membaca calon, ya. Dan juga untuk soalan 1 tadi, bertambah pesat ada dalam rangkap kedua saja, ya. Okey, seterusnya soalan, okey, kita baca nota di bawah tu. Isi cukup, iaitu isi cukup 2, iaitu memberikan maksud kedua-dua perkataan, ditulis dalam bentuk ayat lengkap dan gramatis, ya. Okey, jika jawapan isi bahan, ambil terus daripada bahan mengikut arahan soalan. Jadi jangan tinggal perkataan lah. Yang mengikut arahan soalan maksudnya apa yang ada dalam bahan kita salin semula, gabungkan dengan kehendak soalan, ya. Okey, untuk soalan memberi maksud tadi, jika satu perkataan sahaja yang diberikan dan satu lagi dikekalkan, calon masih ada markah 1, ya. Jadi jangan tinggalkan tanpa jawapan, ya. Okey, kita teruskan soalan kedua. Okey, ini adalah soalan kedua, soalan pemindahan maklumat. Jadi berdasarkan bahan 1, soalannya berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sesebuah negara. Tadi dalam slide yang awal tadi, okey, ini kita tengok, ya, cikgu dah tandakan perkataan hebat tu. Jadi perkataan hebat tu ada dalam perenggan 1, ya, perenggan 1, bahan 1, dan hebat tu juga ada dalam rangkap kedua saja, ya. Okey, jadi maksudnya kita kena ambil kedua-dua maklumat daripada bahan, ya. Okey, contoh di sini bahan 1. Bahan 1, apa bukti kehebatan? Kagumnya saya mengenangkan hebatnya. Okey, hebatnya bangsa saya membina sebuah upaya besar yang dikagumi dunia. Jadi yang bergaris warna merah itu isi yang pertama. Hebatnya, hebat lagi. Kita nak kehebatan tadi kan. Hebatnya anak-anak bangsa dengan semangat cekal dan berani menukarkan tanah negeri yang dipenuhi hutan dan belantara menjadi pelabuhan dagang terhebat dan termasyhur yang dikunjungi ribuan kapal asing untuk berniaga. Okey, kita tengok lagi dalam bahan yang sama juga, kehebatan tu masih lagi ada dalam perenggan kedua, iaitu kesemua mereka ini gigih menempuh gelora lautan menaluki saujana dunia dari timur ke barat. Jadi kalau kita senaraikan, isinya ada 3 di sini, ya, 3 kehebatan di sini. Okey, tetapi kita tidak boleh mengambil ketiga-tiganya daripada bahan yang sama. Kita lihat pula bahan 2, ya. Bahan 2, pembangunan bertambah pesat, bangunan tinggi mencakar langit, lebuh raya berlingkar melintasi bukit, hasil bumi bertimbun-timbun. Okey, itu antara kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sesebuah negara. Jadi bagaimana kita nak jadikannya sebagai jawapan 4 markah, ya, yang diperuntukkan tadi 4 markah. Jadi kalau kita ingat balik tadi yang awal tadi ialah kalau 4 markah, isi yang wajib ada ialah 3 menyentuh kedua-dua bahan, ya. Okey, ini cadangan jawapan. Okey, berdasarkan bahan 1, bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sesebuah negara ialah bangsa saya membina sebuah empayar besar yang dikagumi dunia. Okey, masih lagi bahan 1. Hebatnya anak-anak bangsa dengan semangat cekal dan berani menukarkan tanah negeri yang dipenuhi hutan dan belantara menjadi pelabuhan dagang terhebat dan termasyhur yang dikunjungi ribuan kapal asing untuk berniaga. Jadi ayat tu agak panjang, tetapi kita kena ambil semuanya, ya, ambil semua. Kalau ambil separuh mungkin tak dapatlah untuk dapatkan markah penuh, ya. Okey, kemudian seterusnya dalam bahan 2 pula, bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sebuah negara ialah bangunan-bangunan semakin tinggi. Okey. Okey, bangunan-bangunan semakin tinggi cikgu dah tukarkan daripada mencakar tadi. Ada perkataan mencakar langit, ya. Okey, mencakar langit itu tak boleh ambil terus masukkan dalam ayat biasa, sebab itu masih lagi ayat puitis, ya. Begitu juga perkataan lebuh raya berlingkar, ya, kita tukarkan juga. Okey, bahan 2, ya. Okey, ulang semula. Bahan 2, bukti kehebatan sesuatu bangsa dan kemajuan sesebuah negara ialah bangunan-bangunan semakin tinggi dan lebuh raya merentasi, melingkari. Tadi kita tukarkan dengan perkataan merentasi kawasan bukit. Jadi di sini isi yang telah dicatatkan tu dah lebih.
Tetapi yang wajib ada ialah 3 ya. Jadi ada 4 isi dah. Jadi memang lengkap lah. Jawapan lengkap dengan ayat gramatis, insya-Allah dapatlah markah 4 ya, ataupun markah penuh bagi soalan pemindahan maklumat ya. Kita pindahkan maklumat daripada semua bahan yang dikehendaki. Okey. Kita teruskan lagi soalan ketiga. Okey, ini adalah soalan kebat. Okey, soalan kebat. Soalannya ialah setiap negara pasti berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan. Okey, pada pendapat anda, apakah faedah-faedah kemajuan sesebuah negara? Okey, di sini soalan kebat. Kebat ni maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi, maksudnya mesti jawapan tu mesti berdasarkan pendapat calon ya. Okey, pendapat calon. Okey. Ada nota sikit situ ya, itu ayat isi sahaja. Jadi isi cukup 2 isi dan tidak perlu tambah huraian atau contoh. Ya, sebenarnya soalan 3 ni ringkas sahaja. Walaupun soalan pendapat, tapi kita terus langsung menjawab soalan ya, tidak perlu pusing sana pusing sini buat huraian panjang-panjang macam karangan. Soalan ni adalah soalan secara langsung. Jadi tanyanya apakah faedah kemajuan sesebuah negara? Masih lagi berkait dengan bahan ya. Masih lagi berkait dengan bahan yang diuji tadi. Okey, cadangan jawapan, okey, itu senarai lah. Senarai cadangan jawapan yang dicadangkan, maksudnya calon-calon boleh pilih. Kita hanya memerlukan 2 isi sahaja. Jadi calon boleh pilih mana-mana jawapan. Dia boleh cubalah gabungkan mana-mana jawapan ini. Gabungkan mula dengan faedah kemajuan sesebuah negara. Itu kehendak soalan. Mula dengan kehendak soalan, kemudian digabungkan dengan jawapan. Jadi dapatlah ayat yang gramatis ya. Okey, cadangan jawapan. Ini ya. Faedah kemajuan sesebuah negara ialah meningkatkan imej negara, membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dan menjamin kestabilan ekonomi negara. Jadi di sini isinya dah lebih, tetapi kita tulislah bagi ada ayat bagi lengkap. Jadi isi cukup 2, ayat gramatis. Jadi calon layak dapat 3 markah seperti yang dikehendaki ya. Jadi yang pentingnya mesti baca dan fikir dan tulis dalam ayat gramatis ya untuk soalan pemahaman. Okey, seterusnya kebat penyelesaian masalah. Okey, ini khususnya untuk soalan nombor 4 tadilah. Kebat penyelesaian masalah ni lebih kepada peranan individu untuk menyelesaikan masalah. Contohnya kalau kita diberi peranan sebagai murid nak menyelesaikan masalah rakan-rakan di sekolah, apa peranan kita? Ataupun kita diberi peranan sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah di bawah, masalah di tempat kita memimpin, apa peranan kita? Ataupun kita diberi peranan sebagai ibu bapa ya. Jadi maksudnya jawapan yang ditulis mestilah peranan sebagai individu, bukan peranan sebagai wakil organisasi dan sebagainya ya. Jadi kaedah yang cikgu gunakan kaedah tunas cili, iaitu akronim lah kepada beberapa perkataan tertentu ya. Okey, kita lihat. Okey, jadi tunas cili tadi maksudnya lebih kepada peranan individu, iaitu yang pertama ialah tular, ataupun dalam jawapan nanti kita akan tulis menular mengikut isu apa yang sesuai lah. Bahan apa yang sesuai, mungkin kita boleh gunakan perkataan tular itu ya. Yang kedua menasihat, atau N itu ialah nasihat. Jadi kita boleh nyatakan nasihat apa. Mungkin kalau kita sebagai rakan nak nasihat kawan, boleh kita sebagai individu kita nyatakan nasihat ya. Ataupun mengajak, A itu ialah untuk ajak, itu peranan individu. Juga mengikut situasi yang diberikan dalam soalan ya. Okey, yang keempat, sertai. Kalau kita sebagai seorang individu, katalah isu alam sekitar, kita sebagai individu tak boleh mengadakan kempen ataupun melancarkan kempen. Kita boleh menyertai kempen ataupun menyertai program. Katalah contohnya soalan berkaitan dengan cara-cara anda meningkatkan prestasi pembelajaran anda, prestasi. Jadi mungkin anda kata menyertai aktiviti atau bengkel mata pelajaran, menyertai ya. Ataupun seterusnya ialah cili. Cili itu akronim daripada cadang, mencadang ya. C yang pertama ialah mencadang.
Okey, berita kalau ada isu yang sesuai kita boleh beri cadangan, ya, cadangan. Dan yang keenam ialah A itu ialah untuk idea. Maksudnya kita boleh menyatakan idea apa yang sesuai dengan isu atau masalah yang dikemukakan. Dan lapor ni sama dengan hampir sama dengan tular tadi, melapor. Maksudnya kita sebagai individu kalau timbul ternampak sesuatu perkara yang berlaku, kita boleh melaporkan, ya, melaporkan. Kata dasarnya lapor, tapi apabila kita tulis dalam jawapan, tulislah melaporkan, ya. Okey, seterusnya I yang terakhir ialah ingat. Ingat ni samalah dengan pesan. Jadi sama mungkin situasi yang diberi itu meminta anda sebagai individu untuk membantu rakan dan sebagainya. Mungkin kata-kata mengingatkan rakan-rakan untuk belajar. Contoh katalah situasinya rakan anda kurang berminat untuk mengulang kaji pelajaran. Jadi anda sebagai rakan perlulah mengingatkannya, mungkin hantar pesanan ringkas ataupun menelpon untuk mengingatkan, ya. Okey, itu antara peranan individu bergantung kepada isu ataupun masalah yang diberikan dalam soalan, ya. Dan yang pentingnya gabungan perkara-perkara ini perlulah ditulis menggunakan ayat, gramatis, isi cukup, ya. Isi cukup biasanya soalan keempat ni 4 markah, jadi 3 lah isi cukupnya, ya. Okey, kita lihat kembali kepada soalan tadi, soalan keempatnya. Okey, soalan 4. Okey, ini situasi. Jadi ada 2 bahagian lah, soalan keempat ni ada 2 bahagian. Situasi yang diberi ialah kawasan tempat tinggal anda masih ketinggalan dalam pelbagai aspek pembangunan. Masih banyak kemudahan asas seperti dewan serbaguna, jalan berturap dan taman permainan masih belum disediakan dengan lengkap. Okey, itu adalah situasi yang diberi. Okey, tugasan anda ialah sebagai pemimpin masyarakat. Okey, anda diberi tugasan sebagai pemimpin. Okey, pemimpin masyarakat, mungkin ketua kampung, mungkin wakil rakyat, ya. Tetapi tak dinyatakan siapa anda, ya. Semua sebagai pemimpin saja, ya. Apakah usaha-usaha yang akan anda ambil bagi mengatasi masalah tersebut? Okey, 4 markah. Okey, jadi baiklah. Jadi di sini cadangan panduan menjawab soalan, ayat isi sahaja, iaitu usaha yang anda ambil. Okey, isi cukup, 3 isi dan tidak perlu huraian ataupun contoh. Okey, tidak perlu di sini bukanlah katakanlah tertulis tu salah. Boleh tulis tetapi mesti, ya, dengan syarat ada 3 isi barulah kita boleh berikan markah penuh. Okey, kalau kata 2 isi dengan huraian belum tentu lagi dapat 4 markah, ya. Jadi kalau nak hurai juga perlu hurai tetapi mesti ada isi 3, ya. Okey, seterusnya ini cadangan jawapan untuk soalan tadi. Apa peranan kita sebagai pemimpin? Okey, semuanya peranan kita sebagai individu, sebagai seorang pemimpin, ya. Okey, yang pertama untuk memastikan kawasan kita ada kemudahan asas, ya. Yang pertama menyediakan kertas kerja ataupun merancang projek pembangunan. Okey, jadi sebagai pemimpin juga boleh memohon bantuan ataupun dana. Pemimpin juga boleh membuat kutipan dana pembangunan, maksudnya buat kutipan daripada penduduk. Okey, memberi sumbangan peribadi jika ada, memberi sumbangan peribadi. Okey, membentuk jawatan kuasa pembangunan. Jadi sebagai pemimpin anda berhaklah ada kuasa untuk membentuk jawatan kuasa pembangunan kampung, ya. Okey, menjalinkan kerjasama dengan syarikat korporat ataupun NGO ataupun mana-mana syarikat swasta, ya. Okey, itu cadangan jawapan. Tidak perlu huraian pun, tak perlu pun contoh syarikat korporat apa, jawatan kuasa apa, tidak perlu. Itu jawapan yang kita nak ialah apa usaha anda sahaja, ya. Okey, ini cadangan jawapan. Okey, usaha-usaha yang akan saya ambil bagi mengatasi masalah tersebut ialah menyediakan kertas kerja projek pembangunan, memohon bantuan kerajaan, membuat kutipan dana pembangunan dan memberi sumbangan peribadi. Jadi di sini ada beberapa isi, lebih daripada 3. Jadi yang pentingnya kita ada isi yang cukup 3, iaitu dan ayat gramatis. InsyaAllah dapat markah penuh 4 dengan syarat kita tidak melakukan kesalahan bahasa. Ayat gramatis maksudnya tidak ada kesalahan bahasa, ya, kesalahan ejaan, tanda baca dan sebagainya, ya.
Okey, jadi cikgu harap anda, murid-murid atau calon-calon SPM fahamlah cara untuk menjawab soalan pemahaman, khususnya soalan 6 dan 7. Soalan 6 dan 7 soalan yang hampir sama, cuma bahan yang diuji sahaja berbeza ya. Kalau soalan 6 tu petikan umum biasa, dan soalan 7 ni lebih kepada bahan sastra. Okey, kita sambung lagi. Okey, ini ada lagi satu contoh soalan kebat penyelesaian masalah. Okey, ini cikgu ambil soalan keempat sahaja ya. Okey, baru-baru ini anda dan keluarga menaiki sebuah bas ke Kuala Lumpur. Bas tersebut dipandu dengan laju dan melanggar had laju yang telah ditetapkan. Pemandu bas tersebut juga sering menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Okey, ini situasi yang diberi dan tugasannya ialah sebagai seorang pengguna yang mementingkan keselamatan di jalan raya, apakah tindakan yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini anda diberi peranan sebagai seorang pengguna ya, sebagai seorang pengguna. Okey, jadi itu contoh jawapan. Tindakan apa? Melaporkan hal itu kepada syarikat pengangkutan berkenaan, mengadukan masalah itu kepada Jabatan Pengangkutan Jalan, ataupun mengambil gambar sebagai bukti kesalahan pemandu dan tular. Okey, dan juga menyebarkan hal tersebut di media sosial. Okey, itu contoh jawapan dan tindakan individu ya. Sebagai individu kita boleh buat macam itulah. Okey, kita tak boleh menyaman, itu bukan tindakan kita. Walaupun situasi itu kata menegur pun dengan cara yang betul kata nak tegur ya. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham, anda faham cara untuk menjawab soalan-soalan pemahaman soalan 6 dan 7 ya. Okey, kita akan teruskan dengan soalan ke-8. Okey, seterusnya pemahaman novel. Jadi pemahaman novel ni kita di zon kita belajar, kita mengkaji dua buah novel, iaitu Jendela Menghadap Jalan dan juga Songket Berbenang Emas. Okey, tetapi soalan ini untuk kajian novel ni lebih kepada soalan kebat sahaja. Soalan kebat khususnya. Tetapi untuk pemindahan maklumat berdasarkan 8 buah novel yang dikaji oleh seluruh calon SPM di Malaysia. Jadi kemungkinan soalan 81 tu anda akan dapat daripada pelbagai novel. Mungkin anda tidak pernah pun baca novel tersebut. Okey. Ini adalah novel kita lah ya. Okey. Jadi soalan yang pentingnya kita kena baca novel. Walaupun kita kata tak mengkaji dengan teliti, dengan detail, tetapi kita mesti membaca novel khususnya untuk menjawab soalan kebat ya. Kebat novel iaitu kita kena tahu peristiwa ya. Okey, jadi untuk menjawab soalan 81 lebih kurang sama dengan soalan 7 2 tadi, iaitu pemindahan maklumat. Cuma yang ni lebih detail lagi, iaitu untuk soalan novel gabungkan ya. Maksudnya jawapan kita ialah gabungan ayat fokus soalan dan isi daripada petikan. 4 markah, isi cukup 3. Jadi syaratnya anda tidak boleh menambah atau menggugurkan mana-mana perkataan dalam ayat isi yang diambil daripada petikan. Okey. Kemudian anda juga tidak boleh mengubah kata nama dalam ayat asal ataupun dalam petikan asal. Tidak boleh mengubah bentuk ayat daripada dialog jadi cakap pindah, tak boleh. Okey. Dan anda hanya boleh memasukkan, boleh tambah kata penanda wacana. Itu pun sebelum memulakan ayat isi. Maksudnya kita dah tulis isi 2 isi, nak sambung isi yang ketiga, kita boleh gunakan penanda wacana seterusnya di samping itu. Tetapi di dalam ayat tu sendiri kita tidak boleh menambah atau menggugur mana-mana perkataan ya. Itu syarat yang pertama ya. Okey, manakala untuk soalan kebat novel pula mesti ada peristiwa lengkap. Ini berkait dengan kita mesti membaca. Jadi kalau kita tidak membaca novel, memang kita tidak boleh memahami apa yang disampaikan dalam novel tersebut, dan jika kita tidak membaca, kita tidak tahu peristiwa apa dan kita tak boleh menghuraikan ya. Jadi kenalah membaca novel itu. Kedua-dua buah novel untuk persediaan peperiksaan SPM ya, mesti baca kedua-dua buah novel. Okey. Okey, kita lihat dulu contoh soalan 8. Yang pertama 81, iaitu soalan pemindahan maklumat ya.
Okey, soalan pemindahan maklumat. Ini dipetik daripada novel Pantai Kasih, ya. Okey, jadi apabila dapat soalan, kita mesti baca arahan soalan dahulu. Arahan soalan dahulu iaitu berdasarkan petikan di atas, apakah perkara-perkara yang mengganggu fikiran Dr. Raiha. Jadi ini petikan yang diambil, ya, daripada Pantai Kasih. Okey, perkara-perkara yang mengganggu fikiran Dr. Raiha. Jadi kita kena cari perkara apa. Jadi bila kita tahu dah fokus apa yang kita nak cari, jadi kita boleh baca dengan berfokus, ya. Maksudnya kita baca ada tujuan. Okey, kita sama-sama baca. Agak lama pula dia gejolak dalam dirinya. Dia terus teringat-ingat akan peristiwa malang yang mengakibatkan kematian anak kesayangannya itu. Ingatan tentang peristiwa itu bagaikan sejenis pohon berduri yang sentiasa segar menusuk hati nuraninya. Sejurus, filem Sinar X milik Unung Siron itu sekali lagi ditatap oleh Raiha. Imej pada filem Sinar X itu menghantui benaknya. Biarpun sebelum itu dia telah berbincang dengan Dr. Uang tentang filem Sinar X tersebut. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali. Telinganya seperti dapat menangkap bunyi Unung Siron mengerang kesakitan semasa dibawa ke bilik bedah tadi. Dia seperti dapat melihat kembali wajah Unung Siron yang pernah gebu suatu ketika dahulu. Sekarang sudah berubah menjadi kurus cengkung dan sepucat mayat. Raiha mengerutkan dahinya, mengeluh resah kerana diburu kerisauan yang tidak keruan. Dipetik daripada novel Pantai Kasih. Jadi daripada bacaan tadi, kita dapat kenal pasti beberapa perkara yang mengganggu fikiran Dr. Raiha. Walaupun perkataan mengganggu itu tiada dalam petikan, tetapi perkataan tertentu yang boleh dikenal pasti sebagai menjawab soalan, ya. Okey, ini soal jawapannya, ya. Okey, yang merah itulah teringat-ingat, itu gangguan. Menghantui benaknya, itu pun satu bentuk gangguan. Dapat menangkap bunyi, itu pun satu bentuk gangguan. Jadi daripada isi yang telah dinyatakan itu, kita tulis semula. Salin semula, mula dengan perkataan kehendak soalan, perkara-perkara yang mengganggu fikiran Dr. Raiha ialah, kita ambil sahaja daripada petikan itu. Cukup ambil 4 atau 3. Yang wajib ada 3. Jadi untuk dapatkan 4 markah, boleh kita dapat, ya, dengan syarat tadilah. Dengan syaratnya kita tidak menambah, menggugur mana-mana perkataan atau mengubah kata nama ataupun kita mengubah bentuk ayat, ya. Okey, itu contoh. Okey, yang kedua ini juga soalan daripada novel Bima Sakti Menari, ya. Soalan satu lagi, pemindahan maklumat, ya. Apakah nasihat-nasihat Ketua Inspektor LIM kepada Tan Sri Muhaimin? Okey, jadi kita kena baca dulu arahan soalan, baca soalan dan bacalah petikan kemudian. Jadi yang dah bergaris itu ialah jawapan. Contohnya di sini, nasihat Ketua Inspektor LIM, tarik balik sebuah harga, hubungi syarikat dan sebagainya. Jadi kita lihat macam mana ditulis jawapan itu, ya. Okey, jawapan yang ditulis contohnya di sini, nasihat Ketua Inspektor LIM kepada Tan Sri Muhaimin ialah tarik balik, jangan tulis menarik balik, ya. Maksudnya kita salin semula sahaja daripada petikan. Tarik balik, sebut harga dedaun emas. Jika tidak, terima padanya. Hubungi syarikat telekomunikasi dan kesan lokasi mesej itu. Kemudian minta menteri membuat sidang akhbar, sementara itu polis adakan gerakan mencari. Selamatkan nyawa Muhammad Taufik dahulu dari jauh. Jadi itulah jawapan-jawapan yang kita ambil terus daripada petikan dan kita masukkan dalam dengan jawapan, ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh soalan kedua. Berdasarkan 2 buah novel yang anda kaji, ini soalan kebat novel, huraikan peristiwa yang boleh membanggakan pembaca. Okey, ini adalah contoh, ya, contoh peristiwa yang boleh membanggakan pembaca daripada 2 buah novel yang anda kaji. Okey, contoh peristiwa. Okey, contoh jawapan yang 6 markah, maksudnya mesti ada 2 peristiwa, ya. Okey, novel yang saya kaji ialah Songket Berbenang Emas dan Jendela Menghadap Jalan. Peristiwa yang membanggakan pembaca ialah Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus deras untuk menyelamatkan Said yang lemas. Okey, itu adalah peristiwa. Kemudian huraiannya, peristiwa ini membanggakan pembaca kerana keberanian seorang gadis membantu orang yang berada dalam kesusahan. Okey, jadi peristiwa jelas, ada watak, ada kejadian, berlakunya apa. Kemudian peristiwa kita dah dapat 1 markah dan kita tambah huraian kenapa membanggakan pembaca.
Okey, seterusnya daripada kita sambung lagi untuk novel kedua. Seterusnya daripada novel Jendela Menghadap Jalan, peristiwa yang membanggakan pembaca ialah Datuk Lili menyembuhkan penyakit Puan Lecumi, Ibu Gita menggunakan rawatan dan ubat-ubatan tradisional. Okey, peristiwa ini membanggakan pembaca kerana Datuk masih mengamalkan amalan perubatan tradisional. Jadi maknanya di sini untuk menjawab soalan novel, anda perlu membaca kedua-dua buah novel. Tidak boleh hanya bergantung kepada sebuah novel sahaja. Okey, kita tidak boleh jangkalah soalan yang akan keluar adakah berdasarkan dua buah ataupun sebuah. Tetapi lebih baik kita bersedialah dengan bacaan, ya. Okey, seterusnya. Di sini untuk panduan sebagai saat akhir sebelum menghadapi peperiksaan, kita boleh gunakanlah untuk soalan 6 markah ini satu peristiwa, pelbagai alasan ataupun huraian, iaitu siapa. Satu peristiwa, pelbagai alasan. Kita lihat macam mana, ya. Okey, contoh di sini, ya, daripada novel Songket Pemenang Emas. Okey. Satu peristiwa kita boleh menghuraikan peristiwa ini dengan pelbagai alasan. Contoh peristiwa yang sama tadi, peristiwa Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus deras untuk menyelamatkan Said yang lemas. Jadi peristiwa ini menunjukkan keberanian kerana Dahlia berani mengambil risiko untuk menyelamatkan Said yang lemas. Ataupun peristiwa ini menunjukkan ketabahan, ya, ketabahan. Peristiwa yang sama tetapi kita boleh huraikan dengan pelbagai cara mengikut kehendak soalan. Okey, peristiwa ini boleh dicontohi. Peristiwa yang sama juga boleh dicontohi kerana menunjukkan seorang anak gadis yang berani, ya, menyelamatkan orang lain dalam kesusahan, ataupun kita sebutkan saja nama watak Said itu, ya, yang lemas. Okey, ini daripada novel Songket Pemenang Emas. Jadi kita ambil beberapa peristiwa untuk kita gunakan sebagai latihan. Satu peristiwa, pelbagai alasan, ya, atau pelbagai huraian, ya. Okey, sama jugalah untuk novel Jendela Menghadap Jalan. Jadi pilihlah beberapa peristiwa yang kita ingat, yang kita mudah ingat untuk kita jadikan sebagai latihan. Contohnya di sini peristiwa Datuk Lili menyembuhkan penyakit Puan Lecumi, Ibu Gita menggunakan rawatan dan ubat-ubatan tradisional. Okey. Contoh di sini katalah peristiwa ini menunjukkan ataupun peristiwa ini boleh menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi kepada siapa? Kepada pembaca. Kerana masih ada individu yang menggunakan kaedah tradisional untuk merawat penyakit. Boleh menjadi inspirasi. Okey. Jadi pelbagai peristiwa, pelbagai huraian kita boleh nyatakan daripada satu peristiwa, ya. Okey, ini contoh jawapan pemahaman novel, peristiwa yang sama, alasan berbeza. Okey, peristiwa yang cikgu ambil ialah peristiwa Lili akur akan cadangan ibunya agar dia menghabiskan masa cuti di kampung datuknya di Dungun, Terengganu. Okey, contoh jawapan. Okey, yang pertama, novel yang saya kaji ialah Jendela Menghadap Jalan. Peristiwa menarik, ya, yang terdapat dalam novel ini ialah Lili akur akan cadangan ibunya agar dia menghabiskan masa cuti di kampung datuknya di Dungun, Terengganu. Okey, peristiwa ini menarik. Peristiwa ini menarik kerana menggambarkan kepatuhan seorang anak terhadap kehendak ibu bapanya, ya. Okey. Kemudian contoh yang kedua. Peristiwa yang sama tetapi alasan berbeza. Peristiwa ini menggembirakan, ya, menggembirakan Ibu Lili kerana anaknya akur dengan keputusannya supaya Lili bercuti di kampungnya. Okey, masih lagi peristiwa yang sama di bawah tu, ya. Dicontohi. Peristiwa ini boleh dicontohi kerana seorang anak wajar patuh kepada kehendak dan nasihat ibu bapa. Jadi saat-saat akhir sebelum peperiksaan, kita fikirkan, kita hafal atau kita ingat beberapa peristiwa sahaja supaya kita boleh ingat peristiwa yang lengkap, mantap. Maksudnya peristiwa lengkap tu mesti ada watak, ada kejadian, ada tempatnya di mana dan apa yang berlaku. Itu peristiwa yang lengkap. Peristiwa jika tidak lengkap tidak dapat markah. Apabila peristiwa tidak lengkap, huraian pun tidak akan diambil kira, ya. Jadi kena ingat yang itulah. Mesti tulis peristiwa lengkap dengan alasan yang sesuai, alasan yang logik. Okey, satu peristiwa, satu markah dan
satu alasan pun satu markah juga. Okey. Dan yang pentingnya tulislah dalam ayat gramatis, ya, mesti ditulis dalam bentuk ayat gramatis. Elakkan kesalahan bahasa, ya. Okey, ingat untuk cekap pemahaman, jadi kita ni nak cekap pemahaman, yang pertama mestilah rajin membaca. Rajin membaca dan meneliti semua bahan yang dikemukakan. Membaca juga di sini bukan baca semasa peperiksaan sahaja, membaca sebelum peperiksaan. Sebab apa? Soalan-soalan kebat tu memerlukan anda membaca. Jadi kalau anda tidak membaca, kurang membaca bahan-bahan berilmiah ataupun mengambil tahu isu-isu semasa, kemungkinan, ya, anda sukar untuk menjawab soalan-soalan kebat ataupun kebat pemikiran kritis, ya. Okey, jadi yang kedua, fikir dan tulis, ya. Maksudnya sambil baca dah kena fikir dan tulis. Maksud di sini rajinlah menulis jawapan kebat ataupun jawapan yang berdasarkan bahan, iaitu pemindahan maklumat. Maksudnya rajin menulis di sini maksudnya tulis dengan lengkap, ya, tulis dengan lengkap. Okey, kita nak cekap pemahaman, ya. Yang terakhir ialah sebelum hantar jawapan mestilah kita semak dahulu. Semak jawapan untuk apa? Untuk elak kesalahan bahasa dan ditolak markah atas kesalahan yang remeh, ya. Nampak remeh, ejaan satu huruf, dua huruf yang salah pun dikira sebagai kesalahan bahasa juga. Dan yang pentingnya ialah ayat gramatis, ya. Kita tidak boleh tulis jawapan dalam bentuk nombor untuk pemahaman, ya. Ingat, ya, untuk bahasa Melayu tidak boleh tulis jawapan dalam bentuk nombor-nombor macam tu. Mesti ditulis dalam bentuk ayat, perenggan, ya. Okey. Jadi rasanya itu sahaja untuk bahagian pemahaman. Jadi kita akan pastikanlah semua calon rajin membaca. Cikgu ulang lagi sekali, mesti rajin membaca. Membaca bukan sahaja untuk menjawab soalan pemahaman, tetapi juga membaca tu kamu akan dapat menjawab soalan-soalan karangan dan juga soalan pemahaman yang lain, ya. Okey. Jadi terima kasih kepada pihak MPSM dan juga pihak JPN Kedah dan juga rakan-rakan panel Cendekia Bahasa Melayu SPM. Terima kasih, semoga anda cemerlang Bahasa Melayu SPM.